Saya nak jadi powerman ni, nak bikin motor ni, bukannya macam macam kita buat-buat minat tau. Benda ni kita kena minat. Benda ni kita kena minat. Sebab tu kalau kita buat sesuatu kan, kalau dengan benda yang kita minat, kita akan berusaha bersungguh-sungguh. Dia beza tau. Kalau macam kita tengok orang ni buat, macam best kan, try lah buat. Sebab kita tak ada tak ada jiwa. Okey, Assalamualaikum. Hari ni kita sambung Kita sambung buat motor 125Z tu. Kita masukkan bearing grain sub dia. Grain sub dia kena pakai ni ni nama dia heater. Heater ni dia panas tapi dia tak ada api. Dia macam hair dryer lah, tapi dia lagi panas daripada hair dryer. Ini kita akan masukkan bearing grain sub tu pakai heater lah. Okey, jadinya macam gitu kita nak pasang bearing dia. Kalau double R pun macam tu juga. Tapi nak cakap panas berapa banyak tu aku tak pandai Tapi kita agak-agak lah. Tapi benda tu jangan tak cukup panas Dia kalau tak cukup panas, kalau korang masukkan dia termasuk separuh, korang nak tarik keluar balik tu memang susah tau. Jadi korang teruskan je lah ketuk Eloknya korang panaskan benda ni biar terlebih panas, tak apa, jangan kurang panas dia. Kalau kurang panas dia, nanti bearingnya tak boleh masuk macam itu. Okey, sekarang kita pasang casing tengah dia. Starting ni, kalau korang nak pasang, korang nampak tak lekuk ni? Lekuk ni untuk spring. Lekuk ni pula untuk benda ni Ni untuk spring. Spring duduk dia dekat sini. Dia punya ni duduk dia dekat sini jadinya pasang macam tu. Benda ni kau angkat dulu. Lepas tu pasang kat sini. Dia macam tu Kita letak dekat gain sub, kita letak dekat sub class. Semua kita letak Okey. Lepas tu baru kita pasang dia punya casing Casing dia kita nak pasang. Benda ni kau pakai screwdriver, tarik benda tu situ. Kau ambil hammer, ketuk Lepas tu kita adjust gear dia bagi free. Macam tu gear free dia. Okey, sekarang kita pasang oil seal oil seal yang dekat grain sub. Kita letak minyak silinder sikit.
Okey, untuk OC gear ni aku akan pasang selepas aku pasang sub gear. Tapi sekarang sub gear dia ni dah bengkok tau. Kalau korang tengok dekat sini dia bekas grand-grand kan. Mungkin pemain lama dia masukkan benda tu ketat, jadinya dia grand benda ni. Padahal dia ketat tu bukannya sebab ada cala ke apa. Dia ketat tu sebab sub ni dah bengkok kalau korang tengok gear ni dia dah bengkok. Dia dah tak tegak. Jadinya aku akan tukar baru Tapi kalau 125Z dia kena seketul tau. Sebab ini semua ni dia tak boleh buka. Jadinya kena beli seketul lah ni. Cuma ni je kita pakai balik kot, bush 2 ni. Bush dengan spring ni kita pakai balik. Sub ni kena beli baru Nak keluarkan bush ni pun tak boleh geng. Sebab dia dah bengkok. Bila dia dah bengkok, benda ni panjang, jadinya susah kita nak keluarkan. Jadi aku kena ketuk benda ni, tegakkan, ataupun aku potong je ni, cabut benda tu keluar. Mana spring pen tu? Spring pen geng pakai. Tapi dia boleh je. Benda tu tak ada masalah pun kalau pakai spring pen. Boleh je pakai. Benda tu function dia untuk timbulkan dia punya baca gear je. Ni bukan spring dia Spring dia kecil lagi daripada ni, tapi dia keras. Tapi dah tak ada geng. Dia pakai spring pen, jadi kita pun bedal je. Spring tu kalau cari pun memang tak ada tak tahu nak cari kat mana spring tu. Mana ada jual spring tembaga tu, tak ada jual geng. Ni bendanya. Benda ni lah yang dia akan jejak dekat sini tau. Kita gear kita free kat sini, kita pusing sampai top pump. Itu yang lampu boleh hidup. Kalau benda ni tak pasang, nanti lampu top dengan lampu end korang tak hidup Okey, nak pasang benda ni korang kena ketuk yang tengah tau. Korang jangan ketuk tepi. Sebab benda ni senang patah. Lepas tu kita pasang o-ring yang dekat dalam ni. Okey, benda ni dia ada terbalik-terbalik dia tau. Kalau korang tengok dekat sini dia rata kan, tapi yang bawah-bawah ni dia ada taper. Yang ada taper ni dekat bawah, dia punya o-ring tu dia duduk dekat dalam taper. Nak masuk tu korang tekan macam itu je. Lepas tu kat sini ada AC. Lepas tu dia ada ni. Okey, lepas tu kita pasang balik balancing tadi tu. Terlupa kita nak pasang bearing baru sebelah sini. Hai, macam-macam hal lah geng. Alright, letak minyak sikit kat dalam ni. Kalau macam aku pasang je benda ni. Ada orang dia pasang key dulu, tapi kalau aku pasang je. Pasang je. Dia sama je lah. Kalau kita nak pasang key dulu boleh, tak pasang key dulu pun boleh. Kalau macam aku pasang je. Lepas tu key ni tinggal jolok je ke dalam. Macam tu ketuk sikit key dia tu. Kita pasang benda ni Tapi kalau benda ni kan memang keliru sikit tau nak pasang. Sebab dia punya marking depan belakang ada. Jadinya orang akan keliru. Kat sini ada, dekat sini pun ada. Tapi dia sebenarnya dia pasang macam gini. Dia memang dia duduk macam ni Tapi gear balancing ni dia tajam tau. Kadang-kadang kena tangan dia luka Jadi korang kena berhati-hati.
tu wasir dekat balancing ni, dia macam gini. Dia ada lock kat sini. Lepas tu kita pasang. Skru dia pun macam ni Okay, kita letak je dulu. Okay, baru kita pasang benda ni. Benda ni pun sama juga. Aku tak pasang key, aku terus pasang dekat situ. Kalau yang ini dia ada atas. Biasa benda ni memang ketat Biasa dia ketat belah depan je. Dia dah masuk tu dia okey lah. Lepas tu benda tu korang jumpakan terus dekat dia punya marking. Okay, marking dia titik ni kan. Lepas tu korang pusing je gensub dia ni, letakkan dekat key dia. Dah sama rata dengan key, kau masukkan key dia. Kalau aku macam gitu je, senang. Ada orang dia pasang key dulu, boleh juga. Mana-mana pun boleh lah geng. Yang penting marking dia betul. Jangan sampai marking dia tak betul, dedo bergegar-gegar enjin. Okay, lepas tu kita pasang dia punya premier gear ni. Kita letak minyak dalam ni, letak je benda tu. Lepas tu wasir dekat sini dia warna putih tau. Macam ni. Okay. Lepas tu skru dia sama dengan skru mangkuk kelas. Kalau boleh skru kat situ jangan paksa lah. Dia 19 tu. Korang pegang rod dia ni, ikat. Alright. Dia kan 125Z ni, kadang-kadang kalau orang overhaul dia akan jadi macam mana tau. 125Z Grand Sub ni dia pusing, berat. Lepas tu orang tanya kenapa berat, kenapa berat. Tapi dia memang macam tu 125Z dia memang macam tu. Dia tak macam motor lain lah. Tapi dia taklah berat sangat. Dia ada macam sangkut sikit lah. Dia sangkut dekat balancing tadi tu lah. Dia memang fit kat situ. Tapi kalau berat sangat, macam teruk sangat berat dia tu, itu maknanya korang punya Grand Sub tak masuk Tapi ni okey. Tapi sekarang kita tak ada sub gear geng. Sub gear nak kena tukar baru tu. Terlupa beli sub gear pula Macam gini lah kita kalau pasang, ada je benda lupa nak beli one by one. Nampaknya Toyo lah pergi beli. Harap-harap Toyo tak buat hal macam semalam, dia sidai kita. Harap-harap lah, harap-harap dia tak sidai kita Kalau dia sidai kita sampai kita kering, sampai kita basah balik pun tak tahulah.
Jadi kita beli sub gear kejap. Sebab kalau tak ada sub gear, kita tak boleh pasang mangkuk kelas. Okey. Sekarang Toyol dia dah beli Dia dah beli sub baru, geng. Jadi kita tukarlah sub baru dia. Tapi itulah, benda lah tu tadi kita belum keluarkan. Benda tadi tu kita belum keluarkan. Jadinya kita kena keluarkan benda tu dulu. Tapi benda tu sub dia dah bengkok. Benda ni sub dah bengkok. Jadinya dia akan sangkut tau kalau kita keluarkan. Aku tak tahu aku nak potong ke sub ni. Aku try ketuk dulu kot. Try ketuk, tegakkan sikit. Tak boleh, geng. Jadinya aku akan potong sas. Kalau kita tak potong benda ni, memang tak boleh keluar, geng. Susah. Kita nak menegakkan sub tu bukannya benda tu lembut. Benda tu keras ni, geng. Okey. Kita pasang balik kat sini. Kita pasang balik spring dia. Spring dia ni nak pasang, dia macam gini tau. Dia yang rendah ni belah bawah. Kita pasang macam gini. Okey. Yang melintang ni, dia dekat sini. Lepas tu yang ini kita tarik bawa pergi sini. Dia macam gitu Okey, lepas tu kita pasang. Dia kalau benda tu okey, tolak macam gitu je dah masuk dah. Sebelum ni nak cabut pun ketat sebab benda tu bengkok. Okay, sekarang kita pasang mangkuk kelas dia. Okey. Sekarang aku tunjuk macam mana nak susun kelas plate dia yang betul punya Sebab sebelum ni kelas plate dia salah susun. Kalau korang ada tengok video sebelum ni, dia salah susun tu kelas dia tu. Tapi 125Z ni kita memang kena macam gini pasang kelas plate dia. Letak sini. Sekarang ni dia terbalik tau. Jadinya korang pasang yang tajam ni ke bawah. Macam tu Sepapan. Tu yang tajam ni ke bawah. Papan lagi. Ke bawah lagi. Papan lagi. Besi lagi. Lepas tu kelas plate. Okey. Betul korang pasang benda ni. Benda ni korang kena tengok juga. Kadang-kadang dia tak masuk tengok. Dia bertinggi. Nampak? Dia bukan macam gini tau. Dia kena macam gini. Dia kena rapat macam gini. Okey. Lepas tu korang ambil mangkuk kelas tu kan. Yang ini korang adjust dulu. Bagi dia satu kat sini. Okey, lepas tu dekat sini dia ada wasir ni wasir dia. Lepas tu kita pasang macam ni. Kau goyang-goyangkan sikit. Lepas tu dah jadi. Okey. Kita letak minyak sikit. Okey, lepas tu kita pasang mangkuk kelas dia. Tapi sebelum tu korang pasang dulu benda ni. Sebelum korang pasang mangkuk kelas tu, pasang dulu benda ni. Apa, dia punya ni pun jam Wah, aku pun tak perasan Jadinya kita buat sekali benda tu. Benda ni jam, geng.
Jadinya motor ni sebelum ni tak ada RPM ke? Macam pelik je. Kenapa dia jam macam tu melekat ke? Melekat Kenapa dia melekat? Benda ni jam geng. Tak boleh gerak langsung Alamak. Kalau macam gini berat tau motor. Macam mana boleh pakai? Dia benda ni boleh pusing tapi ketat tau. Kau nampak tau. Alamak. Dedoh Aku tak perasan sebab benda tu jarang berlaku. Dia jam-jam tu. Tapi tak apa. Benda tu kita boleh pasang daripada luar Jadi kita pasang mangkuk kelas je. Mangkuk kelas tu kau pasang. Pasang tu dia ada rumah dia geng. Kalau rumah dia tak masuk lah. Jadi kita kena pusing yang dalam ni. Lepas tu kita tengok gigi ni. Okey, lepas tu kita tolak benda tu masuk dalam. Macam tu Okey. Jadinya kita kena tukar skru baru Aku terlupa lah. Skru ni hari tu kan rosak. Jadinya kita buang skru ni. Kita jangan pakai Jadi aku kena cari skru. Tapi sebelum aku cari skru tu, aku pasang spring dulu. Aku tunjuk dengan korang macam mana nak pasang spring. Okay. Nak pasang spring ni, dia ada dua belah tau. Satu dia rata, lagi satu dia tak ada spring kan. Satu permukaan, dua spring ni dekat sini. Satu lagi dia dekat belah atas. Jadi kita pasang macam ni Spring ni nak pasang, dia punya kau pasang macam tu kan. Kau pasang macam ni. Lepas tu ambil ni. Dia longkang ni kan. Longkang ni dia masuk dekat dalam ni tau. Dia masuk dalam ni. Maksudnya kalau dia masuk dekat dalam subwoofer, dia duduk macam gini lah. Okay. Dia duduk macam ni. Okay, jadi kita pasang. Lepas tu kita check dia masuk ke tak masuk. Lepas tu baru kita tarik dia punya spring Dia punya spring tu korang tarik macam ni je. Letak macam tu je. Okay, jadinya macam itulah kita nak pasang spring starting. Sekarang masalahnya skru ni loose geng. Allah, one by one orang putih kata. Casing dia kita memang tak boleh pasang casing. Sebab casing dia nak spray baru. Jadinya sebelah sini ni dah tak ada apa dah aku nak tunjuk. Cuma tinggal skru ni je kau nak ikat. Tapi itulah skru ni loose geng. Jadi aku kena pergi cari skru kejap. Disebabkan kita takut skru ni tertanggal, mangkuk kelas ni tertanggal, kita letak dulu skru tu. Aku cari skru dekat rumah tak jumpa geng. Dia punya rival ni, besi dia tu dia dah bengkokkan geng. Dia bengkokkan, dah lah bengkokkan tapi tak rata pula tu. Dedoh Allah. Jadi kita akan setting balik benda ni. Tapak rival ni aku nak hantar potong, nak nipiskan yang ada ni. Lupa lagi bagi Hakim. Aku ni memang dedoh lah. Pelupa lah geng. Satu-satu aku ni ada je benda yang lupa Memang betul-betul faktor usia betul lah. Dedoh. Aku kena sediakan buku kat tepi. Asal ada barang nak beli je tulis terus. Kalau pakai ingat memang aku tak ingat Sebab aku ni memang seorang yang tak mengingati.
Ada je benda yang lupa. Hai. Jadinya benda ni korang tengok, kau nampak tak tu? Melampau-lampau sangat geng macam gitu. Dia punya melengkung tu macam gini Kita punya rival mana boleh melengkung sampai macam gitu geng. Nampak tak? Dah tak kena pada tempatnya geng. Kesian member tu. Dia boleh, dia bukan tak boleh kita nak bengkokkan benda ni, tapi tak boleh lah orang cakap sampai nak patah macam gitu. Kalau korang tengok ni kan, dia punya lengkungan dia tu over sangat. Allah, berat. Okay, sekarang kita tukar tiang blok dia yang dekat enjin ni. Kita tukar, kita tak pakai yang ni. Biasanya aku buat macam gini dekat mana tau? Dekat hub belakang Waisuku. Hub belakang Waisuku, dia punya skru tiang untuk ikat sprocket tu, dia ada Loctite tau. Jadinya kalau macam kita masuk nut macam tadi tu, dia memang takkan terkeluar. Dia korang memang kena bakar macam gini baru boleh cabut. Bismillahirrahmanirrahim. Harap-harap dia tercabut lah Kalau tak tercabut, kita yang susah geng. Betul punya ketat. Betul ketat geng. Nampak tak? Dia sampai macam tu Astaghfirullahalazim. Try kejut dia daripada tidur. Patah geng. Dedah geng. Ini penyakit berat geng. Jadi macam mana kita nak keluarkan ini barang? Memang pening kepala Memang kena main welding kalau macam gini. Memang tak ada ubat. Kita nak biar tiang ni pun tak boleh, sebab tiang ni panjang. Ini tiang dekat head bukan tiang blok. Dia kalau tiang blok, dia macam ni dia pendek. Ini tiang head. Sekarang ni dia pakai tiang dekat head tu, dia letak dekat sini. Tu yang panjang macam ni. Dia sebenarnya tiang dia macam gini je. Ni kita try buka yang ini pula. Kita tak tahulah yang ini apa drama dia. Drama petang-petang. Kita nantikan drama petang-petang dia. Kita try buka yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pun sama geng. Ketat Redor tu sampai patah. Sebelah patah dah. Dia tak masuk ke apa? Dia dah rosak. Jadinya kita lupakan je lah niat kita untuk buka. Besok aku cari 6.14.
Aku potong sub dia, aku welding dulu. Lepas tu kita buka. Skru dia dah rosak. Krik ke? Nak kena tukar, nak tak nak kena tukar. Batang dia. Yang Lepas tu bukan batang, lepas tu bukan dia punya pula tu. Dekat, dia letak yang dekat head punya, pasang dekat bawah. Jadi dia panjang. Lepas tu nak buka ketat pula. Alamak. tadi kata masuk betul lah. Okay, blok Razak ni kan, dia owner hantar kat aku. Dia dekat sini dia dah ada longkang tau. Dia dah ada buat longkang macam blok motor Gamma, motor Panther. Dia memang ada longkang kat sini. Tapi ni blok Razak. Tapi kalau blok Razak korang buat macam itu, nanti korang kena laju je, tak boleh bawa RPM rendah. RPM kena tegang je baru motor boleh laju. Jadinya kat sini aku simen aku simen batu ni pakai Ipoh Pati. Jadi dah siap. Blok ni tinggal tunggu owner datang ambil je. Sebab owner orang masih gudang je ni. Satu-satu lah. Okay, jadinya nanti esok benda ni kita akan masukkan kat sini. Kita welding ni. Welding. Lepas tu nanti kita buka skru ni. Biasa aku macam itu je kalau skru patah. Boleh. Tapi masalahnya sekarang, yang sebelah ni dia sikit sangat ni terkeluar dia. Ni sikit sangat dia terkeluar. Jadi kita tak tahulah dia boleh buka ke tak boleh. Macam mana boleh ketat ni? Ayo. Pening. Okey, jadinya motor 125Z tu, skru tiang blok dia tu kan, kita tak boleh buka Dia patah ke? Aku tak tahu owner lama tu, powerman dia letak lock tight ataupun dia ikat tu terlalu ketat. Tapi besok aku kena welding benda macam gitu. Kalau kita tak boleh buka, kita kena welding kena welding nut. Tengoklah esok macam mana. Sebab sekarang dah nak maghrib. Barang-barang double R tu pun belum siap Tadi Hakim datang belum siap. Lepas tu blok yang IKK 58mm tu dah post. Malam ni kot Hakim post. Tu blok RZ tadi dah siap. Besok owner dia ambil. Sebab blok RZ tu, dia owner dia duduk dekat area Pasir Gudang juga. Jadinya 125Z tu esok kita kena buka skru tiang untuk blok dengan beli skru yang dekat mangkuk kelas tu. Skru 19 kan, sebab dia dah loose tu skru tu. Lepas tu kita spray casing dia. Lepas tu dah siap motor tu dengan voting blok dia. Tapi besok aku rasa aku nak buat kawal tai tu, nak pasang brake depan dia. Sebab hari tu aku tengok modi dia punya bush tu. Besok buat kawal tai dulu lah. Pagi tu buat kawal tai, settlekan brake depan dia, bagi motor tu boleh jalan. Lepas tu tune dia punya carburetor. Okay, jadinya cerita hari ni tu je macam mana kita nak pasang engine 125Z. Kita nak pasang casing, kita nak pasang mangkuk kelas, kita nak pasang gear balancing, kita nak pasang spring starting, kita nak masukkan bearing kan. Okay, jadinya esok kita sambung lagi lah cerita Assalamualaikum. Dia Ipoh Pati ni kan, dia macam gam besi juga tau. Kita kena campurkan hardener dengan resin ni. Dia macam gam besi juga. Okay, jadinya benda macam gini Dia macam gini. Kita kena sebatikan dia. Ini uli. Macam buat epok-epok Tapi kena betul-betul sebati benda ni. Penat. Letih. Jadinya kita calar-calarkan sikit permukaan dia tu, kasarkan sikit.
Okay, lepas tu kita letak sikit-sikit kat situ. Tu aku pakai air sikit bagi dia jadi macam tanah liat tu kan. Biar dia betul, orang cakap kalau pakai air ni, kalau senang nak bentuk. Lepas tu dia jadi macam licin lah. Kalau pakai air dia mampat, dia akan sampai benda tu betul-betul penuh lah. Dia skill ni boleh pakai, tapi biasanya orang otai-otai je pakai skill ni. Okay, jadinya nanti kalau dia dah kering, kita akan bentuk balik lubang-lubang dia ni, kita potting balik. Bunyi apa? Vespa. Yang rumah belah ni. Ha. Kita kena buat dia tinggi daripada yang asal sebab kita nak tutup benda tu. Jadi kita buat dia tinggi, nanti kita potting balik yang tinggi tu. Okay, jadinya macam gitu Simen ni boleh pakai sebab simen ni dia tahan panas simen ni.